Dinginnya di malam ini, suasana pilu, terkenang daku kembali sejarah silam. Ya, jadi itulah ya, mengenang kembali sejarah di mana tahun 1920 duit shilling 50 sen yang dikenali sebagai half dollar mendapat tempat di hati kita pada malam ini. Jadi justru saya bawakan kepada penonton-penonton channel YouTube Ishak bin Ismail pada pukul 2 pagi. Saya bawakan untuk tatapan bagi mereka yang tak dapat tidur ketika PKP ini, sambil-sambil dengar celoteh saya. Cuba-cubalah berfikir bagaimana kehidupan kita berlaku hari demi hari. Kes tidak lagi turun bawah 7,000, malahan beredar sekitar 7,000 ke atas. Jadi itulah yang digambarkan kepayahan akibat COVID-19. Jadi kita perlu berusaha. Jadi samalah macam mata wang ini, duit shilling ini dulu-dulu sangat istimewa. Apa sebabnya? Sebab nilainya sangat besar. 50 cents ketika itu the same as half dollar. Sekarang ni kita nak dapatkan 50 sen sama dengan dolar, memang payah sebab mata wang kita sangat rendah. Jadi perumpamaan bahawa penjajah telah memanipulasikan mata wang negara-negara yang pernah dijajahnya supaya negara-negara yang telah dijajah itu nampak seperti sangat mundur berbanding penjajah. Itulah wacana mereka sudah ditentukan daripada awal lagi sebelum mereka menjajah. Jadi mereka nak berada di atas dari segi ekonomi, apa-apa saja. Itulah perangai penjajah, tak berhenti-henti nak menjajah. Hatta selepas kemerdekaan pun mereka masih lagi ego dengan sikap ingin di atas. Jadi itulah sikap-sikap penjajah itu, tak pernah pudar. Jadi kita kembali semula kepada senario bagaimana COVID-19 boleh dilandaikan. Ini antara cadangan dan pemerhatian saya sendiri. Jadi kita perlu membuat saringan besar-besaran seperti yang dilakukan di sebuah bandar di China, di mana populasi penduduknya lebih kurang 200,000 orang. Jadi bila ada kes sahaja, walaupun 2-3 kes, mereka akan membuat keseluruhan bandar itu. Jadi 200,000 itu disaring serentak lebih kurang dalam masa 2-3 hari. Itulah kerja mereka. Ada 2-3 kes, mereka akan lockdown dan buat saringan besar-besaran, dan hasilnya adalah sungguh memberangsangkan. Keesokan ataupun selepas mendapat keputusan, hanya diperolehi bahawa 5 kes sahaja yang dikesan. Jadi itulah caranya kita dapat, orang kata, mengawal virus itu daripada merebak. Kita perlu segera membuat ujian saringan. Dapat je kes satu taman, kita buat satu bandar. Jadi di situ kita dapat segera mengawal. Kita tak maulah 2-3 kes, lepas tu kita buat hanya rumah ataupun kontak rapat saja. Padahal virus itu sudah dalam keadaan zon yang lebih besar. Patut kita ubah cara, iaitu mengadakan saringan besar-besaran. Kita perangkap kawasan-kawasan yang ada virus itu. Jadi itu petunjuknya. Yang kedua adalah kita segerakan suntikan vaksin. Boleh buat daripada rumah ke rumah. Kita gerakkan pejabat kesihatan, klinik-klinik kesihatan, dan mudahkan kepada rakyat
menggunakan kad pengenalan sahaja. Jangan menyukarkan rakyat, ya. Sebab nak daftar lah, ya, jadi leceh, jadi banyak perkara perlu dibuat. Di rakyat nak bersegera, jadi kita hantarlah, ya, bahagian-bahagian, ya, mobile, ya, klinik ke taman-taman, ya. Di situ mereka boleh gunakan kad pengenalan dan rekod sahaja. Lepas tu dapatkan suntikan. Mudah, ya, insyaAllah. Yang ketiga, kita mengharapkan bahawa, ya, kerajaan, ya, memberikan, ya,